Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat meneruskan PDPR online kita. InsyaAllah bersama dengan saya kembali Ustazah Harina. Sebelum kita memulakan kelas kita pada kali ini, bagi minggu yang ke-19, Ustazah nak kamu semua membaca doa belajar sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Baik. InsyaAllah kita akan teruskan dengan subjek Jawi bagi tahun 4 SRA Section 24. Okey, kita akan masuk pelajaran yang ketiga iaitu hukum Iwa. Kalau sebelum ni kita ada belajar tentang vokal A. Ya, suku kata tertutup yang menggunakan vokal A. Kalau kamu ingat lagi, kita ada sebut tentang perkataan khas, hal, bab, taj dan juga z. Okey. Banyak lagi contoh yang lain. Wan, wah, ya. Okey. Itu bagi suku kata tertutup bagi vokal A. Untuk kali ini insya-Allah kita akan mengetahui tentang hukum Iwa. Okey. Jadi sebelum tu objektif pembelajaran kita, Sazana, kamu dapat yang pertama, tengok dekat atas sekali. Okey, sebelum tu kamu perlu buka muka surat 27, buku teks, muka surat 27. Okey, dah kelas? Okay. Seterusnya kita akan tengok kepada objektif pembelajaran. Yang pertama, kamu mesti dapat membaca perkataan yang mengandungi hukum Iwa. Yang kedua, menulis perkataan yang mengandungi hukum Iwa. Dan yang ketiga, menyenaraikan perkataan yang mengandungi hukum Iwa. Okay. Apa yang dikatakan dengan hukum Iwa ni? Ada tiga keadaan yang dikatakan mempunyai contoh hukum Iwa. Okay, kita tengok. Okey, siapa tahu tarian siwang? Apa maksud tarian siwang? Tarian siwang ni adalah tarian daripada yang berasal daripada masyarakat orang asli, ya. Yang mana dia merupakan tarian tradisional bagi masyarakat orang asli. Kalau kamu pergi ke perkampungan orang asli, mereka akan mempersembahkan tarian ini kepada kamu. Dia sebagai simbolik persembahan kepada masyarakat orang asli. Okay. Itu dinamakan sebagai tarian siwang. Baik, kita teruskan dengan tiga jenis. Saya ada katakan tadi ada tiga jenis yang kita katakan boleh dikategorikan sebagai hukum Iwa. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, pergi bawah sekali. Kita baca yang pertama. Pertama, kata dasar yang mengandungi unsur berbunyi Iwa dan berakhir dengan suku kata tertutup hendaklah dieja dengan menggunakan huruf alif pada bunyi wa tersebut. Bermaksud, apabila kamu berjumpa dengan kata dasar yang mengandungi di hujungnya mengandungi suku kata tertutup. Apa maksud suku kata tertutup ni? Suku kata tertutup merupakan perkataan yang setiap kali kata dasarnya tu diakhiri dengan perkataan huruf konsonan. Perkataan huruf konsonan. Contoh kalau baca, akhir itu huruf apa? Huruf vokal. Baca A. Jadi bukan huruf konsonan. Itu dia dikategorikan sebagai suku kata terbuka. Kalau baca tu dikategorikan sebagai suku kata terbuka sebab di hujungnya merupakan huruf vokal. Jadi fokus di sini bagi hukum Iwa, di hujung kata dasar itu mestilah suku kata
tertutup. Iaitu selain daripada huruf vokal lah, yang kita panggil sebagai huruf konsonan. Contoh huruf konsonan apa dia? K, A, maaf, bukan. K, F, G dan sebagainya. Tengok yang seterusnya, kita pergi jenis yang kedua. Okey. Kategori yang kedua kita baca sama-sama. Cara mengeja perkataan hukum ewa. Okey, kita tengok. Okey, semua tengok dekat kolom yang ketiga ni, ejaan Jawi. Okey. Perasan tak semua setiap perkataan ini hujungnya merupakan huruf konsonan. Nun, ta, sin, ha. Kalau dalam bahasa Melayu, kita tengok kat sini. N, T, S, H. Itu semua merupakan huruf konsonan. Itulah yang dipanggil sebagai suku kata tertutup. Jadi, semua perkataan ini merupakan kata dasar bagi suku kata tertutup. Okey, itu adalah syarat hukum iwa. Okey, kita tengok kolom yang pertama. Okey, kenyataan di sini dinyatakan suku kata pertama bermula i taling. Okey, mestilah dimulakan dengan i, mempunyai suku kata i taling. De, le, te, me. Okey, itu adalah merupakan contoh bagi suku kata yang dimulakan dengan i taling. Okey, kita pergi kotak yang kedua. Okey, diberitahu dekat situ, suku kata kedua adalah suku kata tertutup yang bermula dengan huruf W. Okey, mari kita tengok contoh dia. One, what, was, wah. Okey, ini bila digabungkan dalam ejaan Jawi, perlulah diletakkan huruf alif. Perlu ditambah huruf alif. Contohnya di sini, day one, dalam alif dieja sebagai dal, ya, waw, alif, nun. Perlulah diletakkan huruf alif. Apabila kamu mengeja perkataan, itulah yang dinamakan sebagai hukum ewa. Apabila kamu mengeja perkataan yang mengandungi hukum ewa, kamu perlu meletakkan huruf alif. Day one, le what, te was, me wah. Okey, itu antara contoh bagi hukum ewa. Okey, kelas seterusnya. Kita pergi jenis yang ketiga. Apa yang dinyatakan? Yang ketiga, hukum ewa juga digunakan untuk perkataan iwa. Okey, perkataan iwa ni, contoh dia. Yang pertama, jiwang, iwa, giwah. Okey, apa maksud jiwang? Jiwang ni bahasa Melayu kita lah, panggil jiwang kan. Okay, kat sini kita tengok perkataan itu ada mempunyai perkataan iwa. Di tengah-tengah dia mempunyai perkataan iwa, jiwang. Apabila dalam ejaan Jawi, kamu perlu meletakkan huruf alif. Jim, ya, waw, alif, nga, jiwang. Okey, faham kelas? Seterusnya yang kedua, contoh yang kedua, iwa. Wujudnya perkataan iwa, I-W-A ni kan di hadapan. Iwa, apa maksud iwa? Iwa ni dalam bahasa Jawa, dipanggil bahasa Jawa. Iwa ni ikan. Jadi, bila dalam ejaan Jawi, kamu perlu menambahkan huruf alif. Alif, ya, waw. Letak huruf alif, qaf. Okey, itu iwa. Itu dalam ejaan Jawi. Baik, seterusnya yang terakhir, contoh yang terakhir bagi perkataan iwa. Okey, apa maksud giwah? Okey, mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, maksud giwah adalah silapik kaki, capal untuk berlumba
lari. Okey, ini maksud giwah ya. Si lapik kaki iaitu capal untuk pelumba lari. Okey, giwah. Okey. Jadi dekat sini wujudnya perkataan iwa. I, W, A di tengah-tengah dia. Jadi macam mana kita nak eja dalam ejaan Jawi? Perlulah diletakkan huruf alif, giwah, gaf, gaf. Ga, ya, waw, alif, ha, giwah. Jadi itu dah contoh bagi perkataan iwa. Baik, kita ulang semula yang tadi. Yang pertama, jenis syarat yang pertama mestilah kata dasar yang bagi hukum iwa ini merupakan merupakan kata dasar yang perlulah diletak, bukan diletakkan, perlulah mempunyai apa tadi? Kata dasar yang tertutup. Kata dasar yang tertutup, hujung dia mestilah mempunyai huruf konsonan. Itu selain daripada huruf vokal ya. Contohnya tadi K, H, G, N, T, S, H dan sebagainya. Yang kedua tadi dinyatakan cara mengeja hukum iwa ni. Okay, ingat tadi yang pertama mestilah di depannya mempunyai perkataan tersebut merupakan ita, ling. Contohnya tadi de, le, te, me, dewan, lewat, tewas, mewah. Ya. Okay. Yang ketiga mestilah mempunyai bagi perkataan iwa, bagi hukum iwa ni juga boleh digunakan untuk perkataan iwa. I ya. Okay. Jadi ejaan dalam Jawi perlulah diletakkan juga huruf alif. Jadi kita baca jiwang, iwa, giwa. Okay, faham kelas? Baik, itu sahaja untuk kelas pada kali ini. InsyaAllah semoga kamu dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita pelajari. Okay. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.